Okay, so untuk 2.6 tentang internet address, apa yang you patut dapat adalah student should be able to identify basic structure of IPv4 and IPv6. Kita panggil IPv4 and IPv6 address. Kemudian dapat identify tak, and then dapat describe tak why IPv6 ni is used instead of IPv4. Kenapa ada dua jenis IP address? And then describe the purpose of an IP address and its relationship to a domain name. Apa tujuan IP address and apa kaitan dia dengan domain name. So maybe ada terms-terms yang baru untuk you all, setengah you all. Domain name apa dia semuanya tu kita akan tengok dalam di subtopik lah ya. Anything yang you nak tanya boleh tanya, boleh angkat tangan tanya terus lah ya. Macam Ifan nak buat tu. So internet address. The internet relies on an addressing system much like the postal service to send data and information to a computer at a specific destination. Apa maksud di sini? Dalam kita menggunakan internet ini seolah-olah macam kita menggunakan postal service. Servis penghantaran lah, macam hantaran surat, parcel kita semua tu. Dan data dan communication tu seolah-olah macam barang kita lah kan. Dia itu yang you all kena tahu bahawa internet bergantung kepada alamat. So alamat ini also called as internet protocol. Sekejap ya madam. Okay, then so definition IP address di sini ya. Yang tadi bukan jadi just intro saja. So IP address is a unique number used to locate and identify a computer or device on a network. So definition IP address yang mana? Yang ini. Unique number. Unique number used to locate and identify a computer or device on a network. Unique bermaksud apa? Siapa faham unique? Pelik. Apa dia? Nombor sendiri ada. Nombor sendiri. Lagi? Apa maksud unique? Tak ada siapa yang guna address dia. Selain tak ada siapa yang samalah, mana-mana device kita yang berada di internet, tak ada siapa pun yang bertindan lah, yang clash. Macam kita punya IC lah. Macam kita punya IC, tak ada siapa pun yang sama kita, betul? So itu unique lah, unique identity. Unique, so IP address adalah unique number. Unique number, dia takkan sama dengan mana-mana, tak ada siapa yang bertindan atau clash. Unique number used to locate and identify a computer or device on a network. Dia apa dia? Dia adalah unique number. Guna untuk apa? Untuk locate and identify komputer or device lain dalam sesebuah network, dalam sesebuah rangkaian. So this unique number will be assigned to each and every computer or devices connected to a network. Nombor ini akan diberi kepada mana-mana device saja yang dah join the internet atau join the network. So IP address is used as an address to send data and information to a specific computer or device on the internet. Ini bahasa lain lah, penerangan lain, sebab dia sama je maksud dia dengan yang atas tadi. Digunakan sebagai alamat lah kalau dalam senario real life kita seolah-olah macam alamat lah. Then you need to know IP address. Kita ada dua jenis. So the first one is Internet Protocol version 4, IP version 4. Sebab tu dipanggil IPv4. Dan yang kedua adalah Internet Protocol version 6 atau ringkasnya IPv6. So IPv4 awal-awal starting ada internet. So IPv4 lah yang mulakan ya. The most widely used version of IP address. Starting kita guna IPv4. Jenis IPv4. Yang mana digunakan a 32-bit address scheme allowing for a total number of, dia boleh produce
berapa address secara unik? 2 kuasa 32. Berapa tu? Biarlah, banyak kan? Banyak ke tak banyak? 2 kuasa 32. You all dengar madam ke tak? Banyak madam. Banyak. 4 juta. 4 juta. Macam tu lah. Tapi kenapa tiba-tiba ada IPv6 pula? Tengok ya. The new version of IPv6 IP address which has more capabilities than IPv4 in providing more IP addresses. 4 juta tadi tak cukup awak? Betul tak? Cukup ke tak? Tak. Nak support pengguna internet sekarang dah berapa? Memang tak ada buat kajian pula semalam. Sebab nak support device-device yang ada dalam network. So tak cukup 4 juta yang IPv4, so that's why they want create IPv6 pula. Okay. IPv6 ni use 128-bit address scheme allowing for total number of 2 to the power of 128 addresses. Siapa boleh bagi tahu apa ni? 340. Okay, dia ada ukuran baru lah. Dia jumpa dalam YouTube. Yang ni cuba muat tak calculator you all? Muat madam tapi banyak sangat. Banyak sangat so banyak sangat sehingga mungkin tak terhabis guna lah. Maksudnya cukup to support kita punya device seluruh dunia. Seluruh dunia tau. Bukan kita Malaysia je. IP address ni. Selain pada device smartphone, PC dah lah. Lepas tu ada smartphone pula kan. So seorang user maybe dia pakai satu phone, satu tablet. Tablet pun nak connect ke internet. So that's why lah banyak device yang connect to internet nowadays. Ya. Nak support IP address tu, so that's why wujudnya IPv6. Kalau tak ada IP address, boleh tak guna internet? Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh capai lah. Tak boleh capai. So, itu menjawab kenapa IPv6 diperlukan. Untuk bahasa nak menjawab dalam exam, kena pakai ayat yang ketiga ni lah ya. Kenapa IPv6 wujud? Yang ni madam tak cerita dah lah ya. Kan phenomenal increase of device accessing internet. Memang nowadays tahun 2020 ni ke atas ni lagilah banyak pengguna internet. So, peningkatan yang sangat-sangat laju lah ya. So because of this increase, IPv4 addresses are running out. So kehabisan lah unit address tu tak dapat nak support dah. So IPv6 ni wujudnya untuk accommodate this increased demand by providing a much larger address space along with improved traffic routing and better security. So dia ada 3 function kat sini IPv6 ni. Untuk accommodate the increased demand dengan providekan much larger address space. Lepas tu dia berdapat improve traffic routing, meningkatkan traffic routing, nak route dengan lebih cepat, dan dia provide juga better security. Itu kelebihan IPv6 lah compared to IPv4. 3 benda ni. Larger address space, provide more larger address space, improve traffic routing, and then dia provide better security compared to IPv4. Madam. IPv4 dah tak guna. Ada. Dia bertindih. Number tu dia sama saja. Untuk number yang 4 berapa tadi dia bilang tadi address tadi? 4 million tadi. Itu dia sama je nombor dengan IPv6. Yang the first 40 million tu contoh. Dia overlap. Masih ada, IPv4 masih ada. Masih still digunakan, dia tak replace teruslah untuk device-device yang dah sedia ada lama dulu, tak ada perubahan lah. Masih IPv4. Yang baru-baru ni dia akan bagi IPv6. So ini yang advantage yang Madam cakap tadi, okay. Di sini ada 5 lah. Sekejap. Sekejap ya. Dina. Ya. Tutuplah pintu. Atau slow down. Sekejap, ni banyak kelas pula hari ni. Okay, so kita kenal dulu IPv4, macam mana rupa bentuk dia.
Okay, so karakteristik ciri-ciri dia made up of 4 groups of numbers ya untuk IPv4. Made up of 4 groups of numbers that range from 0 to 255. 255. Separated by a period. So benda ni you nak guna bila nak jawab apa? Nak jawab definition IPv4 tu apa? Nak identify dia apa? Nak define dia apa? Dia adalah address, adalah made up of 4 groups of numbers. 4 group lah, nampak dah ni contoh. Atau contoh di sini. Ada 4 group of number dan setiap nombor ni dia hanya ada nombor 0 hingga 255 sahaja maksimum. Dia tak boleh lebih daripada 255. Okay. Separated dipisahkan by titik, by period. Pisahkan nombor dengan titik. Itu ciri IPv4 address. So, soalan selalu minta definition. Definition bagi yang inilah ya. Made up of 4 group of numbers. Range from 0 to 255. Separated by period. Itu adalah IPv4. Example pun kadang-kadang soalan tanya juga dia minta example. So example you boleh bagi example. You boleh bagi example 10, 20, 20, 16. Apa syarat untuk example? You nak bagi example, you tak boleh letak lebih daripada 255. 55. Kalau bagi lebih maksudnya IP address tu ada error lah. Tak boleh pakai lah. Ya? Kalau you nak bagi contoh 1111 boleh tak? Boleh? Boleh? Aduh. Boleh lah ya. Asalkan ya. Boleh cerita sendiri lah maksudnya. Kalau soalan minta contoh letak je apa-apa. Asalkan dalam range 0 hingga 255. Lepas tu pisah dengan titik. What is IP address tu? Bawah tu kan ada 8 bits tu kan. Apa tu? Kan ada tahu 8 bits. Bits tu 01 ke? Setiap satu part tu ada 1 byte saja. Setiap IP address ni dia actually bit tau. So dia convert kepada daripada binary kepada apa ni? Binary ke decimal lah ni. Decimal. Nanti IPv6 dia convert ke hexadecimal. Binary convert ke hexadecimal. Baru nampak dalam bentuk IPv6 punya address. Asalnya memang binary you all. Communication semua binary. Apa-apa tentang komputer semua binary. So satu part ni, satu group ni ada 8 bits itulah. Ya. Satu byte. Sebab itulah maksimum dia hanya boleh 255 saja awak. Okay. Ini macam ASCII yang ada. Mana? Macam ASCII. Yang 255 tu. Jangan. Ya. Bukan macam ASCII lah. Sebab maksimum boleh pergi 2 kuasa 8 kan? 2 kuasa 8. Dia apa? 2 kuasa 8. So IPv4 dalam 4 partition dia tadi, 4 bahagian titik-titik tadi pula, dia boleh dipisahkan kepada 2 bahagian pula. IPv4 address ni has 2 parts pula. Satu bahagian dikenali sebagai the network part. Mana dia? Tak ada ni lah. Tak ada. Satu dikenali sebagai network part. Yang the first 3 numbers tu. Dia identify the network. Nak pergi network mana? Identify the network. Nombor device kita kat mana? Nombor mesin kita adalah di hujung sekali tu. Yang keempat. Yang ni. Yang ni nombor apa? Nombor mesin. Dia specify device mana nak pergilah. Yang ini, yang the first 3 ni, dia kata adalah untuk identify nak pergi network mana. Malaysia ke, New Zealand ke, nak pergi mana kan. Identify the network. The first 3. Yang device mana yang dia nak sampaikan data tadi? Ini yang last part. Dalam 4 bahagian tadi. Boleh faham ni?
The first three untuk refer network part, and the last the final partition di sini. Yang 16 tu, contoh di sini 16 adalah nombor mesin tersebut. Nombor mesin tu maksudnya kita punya phone ke, kita punya laptop ke, kita punya tablet ke, itulah. Printer ke, semua boleh. Untuk identify the machine part yang last kali partition tadi. Okay, IPv6 pula macam mana? IPv6, you nak describe IPv6 atau nak define IPv6, you ambil this one lah ya. Represented as 8 groups of 4 hexadecimal digits separate by colons. Titik bertindih. Colons adalah titik bertindih ni. Itu definition IPv6. Boleh ya? Jangan salah ambil ya. Nak jawab tutorial, definition yang ini. IPv6 represented as 8 groups of 4 hexadecimal digits separated by colons. Jadi madam, kan yang IPv4 kan ada network dengan network part dengan machine part kan? Ya. Yang IPv6 tak ada. Tak ada dijelaskan di sini lagi, tak ada. Dia tak perlu tahu yang tu. Untuk IPv6 dia tak tanya itu. Kalau you all nak tahu lagi detail tentang IPv6 memang kena extra lah. Kalau kena extra cari kat YouTube je lah. Okay, example ni silap ni. Saya punya notes. Examples of IPv6 address. Yang ini full notation lah. Maksudnya dia tak ada ringkas-ringkas dah. Dia tulis full. Dan kalau you all nak bagi contoh juga untuk IPv6, you buat macam ni lebih selamat lah. Letakkan 4 digit hexadecimal untuk setiap bahagian. Ya. Ada berapa bahagian dia kata? Separated. Ada 8 groups. 8 groups. Yang ni full. Maksudnya setiap 8 itu 4 digit hexa. 4 digit hexa ya. Belum lagi Raisha. Okey, yang ni 2 contoh lah. Ni madam tersilap bullet ni ya. Untuk yang compressed format ada, tapi hanya untuk tunjuk contoh kat you all je lah bahawa yang tak ada nilai tu, tak ada value itu kita boleh skip dan kita just separate by macam ni. Nampak ni? Maybe value-nya 000 lah, tak ada kan. So, kita compresskan sebegini. Madam, Ya? untuk IPv6 ni dia ada range tak? Number daripada berapa ke berapa? 0 hingga FFF. 000 ni hingga maximum combination macam yang kita belajar dulu. FFFF. Itulah range dia. Kalau nombor IPv4 tadi, awak boleh bagi contoh daripada 0 hingga 255 je setiap group. Setiap group tadi. Kalau hexadecimal. IPv6 boleh bagi range, boleh bagi contoh. Jangan lebih daripada sampai GHI pula lah, tak boleh lah. So hanya setakat FFFF je. Daripada 000 ikutlah combination awak nak letak apa. Paling maksimum F. Jangan ada G semua. La ilaha illallah. Kejap anak. Lambat lagi. Kejap ya. 11.30. Tak kan ibu cakap 12.30. Ni mama tengah kelas ni. Ya Allah ya Tuhanku. Sat lagi. Maaf ya. Rasha. Pergi duduk sana Sat. Mama sempat habis. Okey. Yang ni bentuk compress ya. Kalau you all nak perasan, dia sama dengan yang atas. Tapi disebabkan 000 ni tak ada nilai apa. Tak ada dibaca apa. So boleh dikompreskan jadi macam ni saja. 1.F0 terus kepada 1. Tapi yang ni tak payahlah nak tahu details. Kalau diminta beri contoh IPv6 punya address, nak selamat awak terus je buat 4 digit dan separate dalam 8 group nah. Separate dengan apa? Colons kita panggil colons. Kemudian selepas kenal IP address, kita nak relate dengan yang biasa kita duk guna. Iaitu apa? Web address lah. Internet address.
So internet address ni actually nama termsnya adalah domain name. So what is domain name? Domain name is the text version of an IP address. Tahu dalam bentuk text version. Yang tadi IP address dalam bentuk apa? Numeric. Numeric. Dalam bentuk numeric. So actually dia untuk kita ni, untuk pengguna, user, adakah kita mudah nak type IP address kalau kita nak pergi ke Google dan sebagainya? Nak pergi ke Google punya server, kita kena hafal dia punya IP, contoh yang ni. 7214.207 kan? So that's why nak bagi mudah, so dia orang createkan domain name. Dia bagi nama untuk this address, apa nama yang user boleh type, iaitu www.google.com. Faham tak? Domain name. Text version of IP address. Nak memudahkan user. Boleh ya? Ada soalan? Saya pun ada soalan domain ni. Apa dia? Cara dia soal kita kan. Ya pasal suara awak slow. Nah ni, Okey. yang domain tu, Hmm? cara dia soal kita macam mana? Tak ada. Dia tanya what is domain name? Lepas tu apa lagi dia boleh tanya? What is domain name? Bagi definition dia. Lepas tu apa kaitan domain name dengan IP address? Dia jawapan dia sama je sebenarnya. Definition domain name, text version of IP address. Apa kaitan dengan IP address? Jawapan dia yang sama. Iaitu domain name adalah text version of IP address. Itulah relation mereka. Dia tanya yang tu je. Dia tak tanyalah this IP address refer to domain name apa. Tak ada. Tak ada nah macam tu. Astaghfirullahalazim. Apa pasal hari ni? Rasha. Okey, maaflah pula. Boleh ya Arif? Faham tak? Menjawab tak soalan awak? Dia tak adalah tanya bagi this IP address, tanya awak domain name apa, tak ada nah, tak ada. Madam, Ya. device pun ada IP address kan? Ya, printer yang mana connect to internet. Yang mana ada connection to internet, ada network card, dia kena ada IP address. Lepas tu device pun ada domain name ke? Tak ada. Kita nak buat. Domain name usually untuk server lah. Pergi ke server. Tak ada domain name untuk semua device, tak ada. Dia tak macam nak cakap yang membekalkan domain name ni adalah kita panggil DNS server. Domain name server. Dia seolah-olah macam buku telefon. You all ada ke buku telefon lah? Kita panggil apa? Yellow Pages. Yellow Pages, pernah dengar Yellow Pages? Kita nak tahu nombor phone mana-mana company ke apa ke, kita refer buku yang ada simpan nombornya. Sama juga domain name. Bukan kata semua IP address ni wajib ada domain name, tak ada. Ini usually refer kepada server media masa. Ya. Macam nak ke Google, untuk Google apa IP addressnya. Untuk nak ke kmk.matric.edu.my, domain name tu apa dia punya IP address dia. Itu dia ada di dalam domain name server. DNS server dipanggil. So device yang memerlukan internet tu perlu ada IP address lah. Macam mana ulang? Macam contoh tu headphone dengan printer. Printer ada IP address. Headphone tak ada. Contoh kan. Sebab dia memerlukan internet. Ya, printer yang ada network card, dia akan ada IP address. Kena faham bahawa IP address ni ada untuk semua device yang connect dalam network. Macam Bluetooth ni kan? Macam Bluetooth headphones pun ada IP Bukan. address. Bluetooth tu teknologi lain awak. Okay. Dia guna transfer yang lain. Bluetooth tu teknologi. Infrared teknologi. Jangan campur Irfan, pening kang. Bluetooth infrared ada.
Bukan, itu teknologi nak transfer melalui infrared ke, Bluetooth ke. Okay. Medium confused lah. Okay, so domain name ni yang you all kena tahu adalah cakap mostly refer pada server lah yang ada domain name ni. Tak perlulah, dia bukannya semua device yang ada di network ni dia ada domain name ya. Faham tak ni? Takkanlah printer macam kawan tanya tadi, takkan printer tu ada dia punya domain name, tak ada lah, dibukukan, tak ada. Sebab dia dah masuk dalam network tersebut. Di server di kawasan college, katalah ada printer network di situ. Itu dah dikira dalaman network tu dah. Dalam kawasan network yang macam LAN tu dah, local area network sendiri dah. So dia tak adalah domain name untuk printer tu. Dia usually for the server. Yang ada domain name server-server lah. Nah? So yang MS apa tu, MAC IP tu, MAC address tu untuk komputer kan itu? Itu alamat tetap dalam kawasan network yang sama tu je. Ya? Soalnya server guna IP address kan mana? Ya. Server mesti ada IP address lah, sebab kalau kecuali dia tak connect ke internet, tak ada lah. Faham tak? So komputer connect server tu guna address apa aja? Untuk yang mana yang tak ada connection ke internet? Guna MAC address lah. Yang client server kan. So manager kata server tu menggunakan IP address tak pakai maklumat kan dari internet tu. Kalau dia connect ke internet, kalau server tu ke internet. Kalau server tu connect komputer saja tak perlu IP address. Ya, tak perlu. Dia pakai MAC address lah. Kena faham internet protokol address ni hanya bila ada connection to internet je baru dia wujud. Nah, IP address ni wujud bila ada connection ke internet. Kalau tak ada connection ke internet, tak adalah IP address. Tak perlulah. Dia pakai MAC address sahaja. Nah. Okay, so every domain name contains a top level domain which is the last section of the domain name. Okay. So kalau tengok format domain name ni, contoh di sini diberi www.kmk.metric.edu.my, www.google.com, www.abim.org, bankislam.biz, speedtest.net. Okay. So dia mengandungi top level domain which is the last section of the domain name. Ni yang belakang ni. Ya. edu ke, .com ke, .org, .biz ke, .net ke. So yang belakang ni dikenali sebagai apa? TLD, top level domain. Kena yang tu lah. So soalan boleh tanya juga komponen dalam domain name. Boleh tanya ya, komponen dalam domain name ada apa? TLD-nya apa? Ya. So ada dua jenis TLD, top level domain-nya. Satu yang generic dan satu lagi adalah country code. Generic TLD ni dia identify type of organisation associate with the domain. Dia yang ini macam .com, .net semua tu. Dan satu lagi adalah country code TLD. Ni country code. Country code TLD ni macam .my, kalau Australia .au. Biasa nampak tak? Pergi website mana lagi? Biasa nampak country code TLD. Yang my tu pasal .my selalulah kan. Yang kita nampak kalau awak ke mana-mana katalah nak buat reference tentang rujukan yang ada di Australia, maybe alamatnya .au kan. Sekarang kan bila kita buat searching kan, dia ada timbul AU tu, maksudnya di Australia lah benda tu. Servernya tu. So bahagian partition dalam domain ni kena tahu dua ni ya, iaitu generic TLD dengan country code TLD. So kena memorize sikit lah yang ni. Generic TLD ni kalau .com tu refer untuk organisasi yang macam mana. Jenis yang komersial, yang berorientasikan keuntungan. Tahu tak komersial? Berorientasikan keuntungan .com. Kalau gov refer kepada government agencies lah. Kalau ORG untuk company yang non-profit lah, yang tak mementingkan
keuntungan. Kalau .edu refer kepada educational institution. Kalau .mil dia adalah military. Kalau .net dia refer pada network organizations. Terpulang kepada organisasi tersebutlah nak daftar on what base lah. Dia punya alamat website dia ya, alamat web dia. Example of generic TLD, example of country code TLD yang kita ada setakat ni lah, tak adalah nak bagi semua lah. Kalau Malaysia.my, Canada CA, Thailand TH, Australia AU, Korea KR. Ni adalah gambar medium jumpa. Untuk yang lain-lain, Germany.de, Belanda, Netherlands, NL. Tak ada nak hafal semua awak, takat mana yang biasa-biasa normal yang kita banyak gunalah. Cuma yang penting untuk this subtopic, you dapat identify domain name, apa kaitan dengan IP address, kemudian domain name punya bahagian dia. Okay, so the last part dikenali sebagai top level domain. Boleh jadi ada generic TLD atau country code TLD. Boleh? Untuk domain name last dah, habis dah. Astaghfirullahalazim. So dapat tak ini? Identify basic structure of IPv4 and IPv6 address. Boleh nampak tak ni? Boleh bayang tak? IPv4 boleh imagine IPv4? IP address untuk IPv6 boleh imagine tak sekarang? Boleh nampak tak structure dia? Kalau yang describe tu, dengan IPv6 can store more IP address dan Untuk support tu ambil yang madam kata third point tadilah. Untuk accommodate kan? Accommodate apa tadi ayat tadi yang madam cakap tadi? Nanti tengok balik video ni. Nak ambil point yang mana? Kenapa IPv6 digunakan? Untuk memenuhi accommodate keperluan address yang terkini lah. Kalau dia tanya yang tentang provide security apa semua tu, tak perlulah dalam description. Yang itu di bahagian soalan, kalau soalan tu tanya apa advantage of using IPv6, baru jawab tentang provide more security semua tu. Boleh ya? Okay. Ni soalan famous ni. Apa relationship antara IP address dan juga domain name? So madam kata tadi jawapannya sama sahaja. Pakai yang keyword tadi iaitu domain name is the text version of IP address. Itulah relation mereka. Kalau ditanya apa relation sebaliknya, IP address is the numeric version of domain name. Boleh juga macam tu. Harap tak adalah tanya macam tu, terbalik kan. Okey, ada apa-apa soalan lagi tentang ini? Madam, Kita tengok tutorial lah, ya. kita buat UPS waktu Kenapa suara awak tak dengar, Irfan? kita buat ke UPS tu. Esok kita cuba buat UPS, Pro UPS. Awak tanya yang tu ke? Esok masa selepas madam habiskan tutorial sikit, kita cuba buat UPS, Pro UPS dalam masa yang lebih kurang sama lah. Masa dalam berapa minit tu? Dalam setengah jam macam tu untuk awak cuba jawab UPS. UPS berapa soalan madam? UPS, Allah. Soalan besar macam madam bagi dalam WhatsApp tu, 4 soalan besar. Sebab 4 topik kan? 1.4 yang tentang logic gate kan. Lepas tu 2.1 soalan kedua, 2.2 soalan ketiga, 2.3 soalan keempat. 4 soalan tapi ada anak-anak dia lah. Kan madam dah bagi jelas dah dalam mana? Madam dah bagi jelas dalam message tu tentang UPS. Madam, soalannya logik ke? Dia tanya ke lukisan untuk yang logic gate semua tu. Tak pun boleh bagi tahu. Boleh ditanya lah. Boleh ditanya.
La ilaha Sebab illallah. risau pula Sekejap. sebab akaun saya itu buat per UPS. Dia buat jawapan ke low cap. Tapi skema dia all cap. So salah. So saya risau pula. Apa kad? Kan ada low capital letter dengan big capital letter kan Madam? Untuk? Untuk jawapan. Kawan saya buat semua low capital letter. Skema semua besar. Tak payah kisahlah kalau Google Form tu. Google Form tu kalau nak makin cepat memanglah lecturer akan letakkan jawapan siap-siap. Tak payah risau lah yang tu. Sebab kalau tak matching memang tak boleh lah. Yang UPS pertama tu skema ada ke atau Madam simak satu-satu itu? Saya semak direct. Saya semak manual. Oh, okay. Yang payah nak set sebagai siap-siap terus markah. Sebab you all kan bagi jawapan yang macam-macam. Root besar lah, root kecil lah. Setting dia memang kalau kalau tak ada S pun dah jadi salah lah. So option jawapan tu madam lecturer kena bagi banyak option jawapan dia. Madam tak buat macam tu. So kawan awak betulkan tak? Bukan UPS je Madam, bukan UPS benar. Awak pro UPS je. Nak tahu cara dan teknik jawab soalan saja pro UPS tu. No? Mana yang dapat rendah hari tu UPS 1. Apa pendapat you all? Apa pendapat you all? Ni mana yang UPS rendah hari tu? Kenapa UPS rendah hari tu? Saya rasa saya salah definisi Madam. Definisi kena hafal lah. Tak nak definition kena hafal. Sebab tu orang buat nota. Dia tak mudah lah sangat. Nak kena buat notes juga. Terpulang pada cara you all nak menghafal macam mana. Ada setengah orang kena tulis banyak kali baru dia ingat. Ada setengah orang dia kena ulang je baca dia boleh ingat. So you all kena tahu cara masing-masing macam mana nak amal hafal dengan cepat lah. Setengah orang dia kena imagine. So dia kena lukis lah roughly. Untuk membenarkan dia menulis ayat yang betul kan. Dia kena boleh draw dulu. Okey, nak tengok tutorial. Mari kita tengok tutorial sikit. Ini dah 11.30 lah ya. Ke esok you all? Biasa kalau sejam bincang boleh Madam, bincang tutorial esok. Macam tutorial besok lah ya. Lepas tu terus kita buat pro. Tapi nak kena bincang juga pro tu. Macam ni, kalau you all ada soalan apa-apa yang you all confused dalam tutorial yang you all dah buat selama ni, cuba tanya dalam Telegram saja, Telegram kelas. Boleh tak? Boleh Madam. Boleh Madam. Jadi kita tak payah online kat sini lah, kat Gmeet. Ni dah sejam lebih kan? Sejam lebih dah. Sebab tutorial 19, lepas tu 20, Madam tak rasa ada banyak masalah. Yang banyak masalah tutorial 21. Yang you all baru nak buat ni lah, weekend ni. Okay. Tapi kalau ada masalah pada tutorial 19 dan 20, boleh je tanya dalam Telegram sekejap lagi. Nah? Yang belum hantar, mari kita tengok siapa yang tapi awak tak nampak. Baru 46 orang je hantar. Okey. Tutorial 17, 19 dan tutorial 20 baru suku je hantar. Yang lain buat apa? Yang lain tak buat kerja madam lah ni. Yang lain tak buat kerja Saiscom ni. Untuk buat kerja lain kot kan. Sebab madam tak marah. Okey. I share a jam. Danish share apa Danish? Ada ke dia? Dia share Jamboard. Jamboard ada apa? Oh. Daniel? Ada ke dalam kelas? Daniel conteng apa? Favorite song. Sajalah buat kelainan. Dari DJ kejap awal-awal. Okay, so apa-apa
Boleh tanya dalam dalam Telegram, ya. Boleh lah, sebab masa tak habis lagi. Madam, Dan tutorial 21 dah boleh hantar kan? Oi, siap dah kau? Siap dah? Taklah siap semua, ada sikit je. Boleh. Dah ada ruang dah. Madam dah provide ruang kan untuk hantar. Sekejap lagi Madam tengok lah mana-mana insan yang terpilih tu Madam tengok jawapan dia dan Madam boleh share dalam kelas lah. Apa mistake dia tu Madam sharekan dalam kelas nah. Untuk tutorial 17-19 dengan tutorial 20. Kalau tak ada soalan. Kalau ada soalan Madam layan soalan lah. Okay, confirmation soalan ke, confirmation jawapan ke. Okay kelas, untuk online kita stop sini dulu. Online face to face. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada dah. Okay, harap jelas lah. Topik 2.5, 2.6. Tentang apa tadi ya? IP address. Madam boleh share YouTube yang okay untuk you all nak tahu details lah. Siapa nak dapat gambaran yang lebih baik lagi tentang apa yang kita discuss. Selain daripada yang hari Ahad itu. Ada lagi sebenarnya video. Alright. Thank you class. Yang stay sampai hujung masa. Key in kehadiran. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. UPS ready. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam.